Malah Farhas menyebut dalam kenyataan dia, saya kata nak marah saya, kenapa kalau sepetik kenyataan Farhas sendiri sebut keluar surat khabar kot, kan benda ni keluar surat khabar. Okey, saya baca kenyataan Farhas. Dia kata, Farhas bidas Rafizi, biadab, henti main politik murahan, dia kata. Okey, bekas ketua PKR Perak Farhas Wafaf Salvador membidas pemimpin PKR Rafizi Ramli, memintanya menghentikan permainan politik murahan dan bersikap jujur, katanya. Farhas menyentuh kenyataan Rafizi ketika ditemu bual bersama Radio BFM 89.9 pagi tadi, menurut berhubung keengganannya bertanding jawatan presiden dalam pemilihan parti pada Mei. Bekas terusan politik Anwar itu mendakwa kenyataan bekas ahli Parlimen Pandan dalam temu bual hanya berbaur sindiran terhadap Presiden PKR. Rafizi juga beradab menyatakan bahawa dia memilih untuk tidak bersanding supaya tidak menimbulkan kacau bilau dan mengganggu mesej parti kepada umum. Okey, now kita ulas yang tu dulu sebelum kita pergi further. Kat mana yang dikatakan sebagai biadab? Dekat situ, itu saya kata Farhas ni dia tak pernah dengar pun teks itu, dan juga betul saya kata nak baca kena ada teks dan kena ada konteks. Dia baca tak habis, dia dengar audio tu tak habis, dia dengar setengah, dia tak dengar daripada mula audio tu, dan dia tak baca kenyataan Rafizi tu. Kadang-kadang benci kita pada seseorang, jangan kita sampai tak baca bang. Aku pun baca kenyataan kau ni Maksud dia kelam kabut apa? Fokus kita, fokus apa? Rafizi tahu dia akan ada Datuk Seri akan ada hanya 3 penggal. Buat apa kita nak bertanding kecoh-kecoh? Dan beef pergaduhan bukan di antara Anwar dan juga Rafizi Ramli. Itu bukan pergaduhannya. Dan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak menimbulkan pergaduhan tersebut. The beef is di antara orang di sekeliling presiden. Di sekeliling presiden yang jalannya, lagaknya, bukan kata presiden, tetapi orang di sekeliling jalan dan lagaknya macam dia bos. Dia kalah presiden berjalan, tuan-tuan. Ada bodyguard dia sendiri. Pakai baju hitam, ada bodyguard dia sendiri. Macam Shivaji the boss lah. Memang orang panggil dia boss pun. Siap kalau jumpa cium tangan lagi. Budaya apa yang kita nak bawa dalam PKR macam ni? Budaya apa yang kita bawa macam PKR? Ada yang sahabat saya tadi dalam one of the group, dia kata, tak apa Is, dia lah hulu balang. Dia hulu balang, habis kita ni apa? Bawang. Kita ni apa? Bahulu. Dia hulu balang. Hulu balang apa? Kan? Saya rasa yang tahun Mahathir memerintah yang kena tangkap ISA, kena langgar, kena rumah dia kena sita, kena kepung, kena tembak air, kena pindah, kena transfer, kena ugut. Itu hulu balang sebenar. Tak takut. Sampai dia kata apa? Kalau takut mengambil risiko, usah bicara soal perjuangan. Itu hulu balang. Dan mereka lah hulu balang yang tidak didendang. Unsung heroes, tuan-tuan. Kita tak perlu hulu balang tunjuk dia pakai baju ni, pakai ni segak macam ni. Itu bukan hulu balang. Itu aku tak tahulah, jembalang kot. Ni tadi orang quote mana ni kan. Janganlah marah. Relax kan. Kalau panas, kipas. Kalau panas jangan masuk politik bang. Ini politik. Kalau sanggup nak tembak orang, sangguplah kena tembak. Itu je. Dalam politik ni simple. Kalau sanggup nak menembak, sangguplah terima tembakan. Mudah kan? Formula dia mudah. Jadi kalau kita berbicara soal ini, saya membalik. So kita akan dengar audio tersebut. Now kita dengar balik Persoalan yang penting harus dijawab. Saya share. Persoalan penting yang harus dijawab adalah, adakah beliau merasa layak untuk menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden? Now dia ni, okey, saya faham sebenarnya Farhas ni bukan bodoh. Okey, dia seorang yang bijak, saya tahu. Dia graduan overseas yang bijak. Dia bukan orang yang dia bukan orang yang bodoh yang tak faham apa yang berlaku di dalam politik. Dia saja bangkit benda ni supaya membangkitkan kononnya kemarahan ahli. Oh, nampak sangat Rafizi nak lawan presiden ni. Bila masa Rafizi nak kata nak lawan presiden? Tak pernah pun Rafizi kata dia nak lawan presiden. Dan even pun tak, tapi kalau even pun nak lawan presiden, bukankah ini parti demokrasi? Saya nak bagi tahu, presiden pun tak cakap apa Saya nak cakap ni, presiden pun tak komen apa. Presiden pun tak cakap apa. Presiden pun relax sebab presiden faham ini demokrasi. Malah Datuk Seri Anwar sendiri kata kalau ada siapa nak lawan presiden, silakan. Tak adalah satu, kita ni bukan macam UMNO PAS, tuan-tuan. Oh, kita tak akan melawan presiden, kita buat usul tak lawan presiden. Tak ada. Siapa rasa nak lawan, rasa kuat, lawan. But Rafizi announce jadi apa? Jadi timbalan. Tak pernah dia announce nak jadi apa nama? Nak jadi presiden. Tak pernah. Okey, tak apa. Kita baca lagi.
Dia kata apa? Sekejap, saya tu ni. Jika dirasanya begitu, gelanggang demokrasi ini dibuka seluasnya, biar anggota PKR melihat wajah sebenar kerakusan kuasa yang sanggup membelakangkan kepimpinan parti, cabarnya dalam satu kenyataan hari ini. Alah, apa benda yang kau meripik ni, Mat? apa benda yang kau meripik ni? Kan, kita baca A, dia faham B. Orang cakap C, dia faham X. Kan, tak ada pernah dia cakap nak bertanding presiden, keluar poster pun jawatan timbalan presiden, tiba-tiba meroyan, dan presiden pun tak cakap apa. Tiba-tiba ada yang lebih kuah daripada nasi ni. Kenapa, Mat? Dah panas ke? Jawatan dah panas ke? Dan untuk makluman tuan-tuan, Farhash bertanding akan melawan Amir di Gombak. Ini saya umumkan ya. Farhash akan bertanding cabang, ketua cabang melawan Amir Syari, Menteri Besar Selangor di Gombak. Kerana dia confident dia boleh membuang kartel tersebut, dia kata. Dia nak lawan kartel tersebut. Okey, silalah lawan. Kita tak ada isu. Kalau dia nak bergabung bergabung dengan geng-geng di Gombak untuk nak pergi nak melawan Amir di Gombak, dipersilakan. Kita tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada isu dengan perkara tersebut. Sebab apa? Itu hak dia. Tetapi kalau kita nak guna formula yang sama, kenapa kau nak pergi lawan menteri besar di kursi Gombak? Bukankah itu biadab? Bukankah itu biadab? Oh, Is tak boleh cakap macam tu, Is. Kenapa tak boleh cakap macam tu? Guna formula yang sama lah. Tak boleh. Bukankah itu biadab? Jadi tak payahlah kita ada pertandingan. Kalau nak kita nak guna formula yang sama lah. Tetapi Rafizi tak pernah announce. So macam dia announce nak bertanding dekat Gombak. Dan Amir, saya dapat berita lah. Ni untuk makluman, dapat berita bahawa Amiruddin Syari telah pun menyediakan ahli dan dikatakan confident, yakin bahawa beliau akan memenangi the race kali ini, pertandingan pemilihan parti kali ini di Gombak, menewaskan Farhash kali ini yang dikatakan tidak bersedia langsung dengan jentera-jenteranya. Dia tak bersedia berbanding dengan Amir yang sudah berada di situ sejak Azmin lagi. Azmin dulu take over, pindah kepada dia take over. Sekarang ini dia dikatakan bakal menang mudah lah, senang cerita, di Gombak itu. Dan akan menewaskan bakal bertanding timbalan presiden iaitu Farhash ini. Farhash ini. So kalau kita tengoklah nanti macam mana sama ada Farhash mampu atau tidak mempertahankan kerusi Gombak dan meningkatkan cita-citanya untuk nak menjadi Menteri Besar Selangor, menewaskan Amir. Tapi saya terfikir, kenapa kita tak lantik Rafizi jadi Menteri Besar Selangor kan? Pandan tu dekat mana Pandan tu? Pandan Selangor kan? Pandan bawah Selangor kan? Betul juga. Apa kata Rafizi jadi Menteri Besar Selangor? Dia boleh bantu. Boleh, menarik juga idea tu kan? Rafizi jadi Menteri Besar Selangor dengan dana dan juga kebijaksanaan dia mendapat dana sebagainya, dia boleh bantu negeri lain dalam pilihan raya. That's a good idea, man. Ini cadangan je lah kalau dia nak bertanding kan. Mana kita tahu, kita tak tahu. You never know. Perancangan tu. Dan boleh membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bayangkan. Ada yang kata tak, dia label menteri. Yelah, alah muda lagi bang, relax tak sampai 50 pun Rafizi tu, 45. Kami sama umur, 45 umur dia. So why not? Pesalahnya. Cita-cita tak salah. Ini cadang. Ini idea tiba-tiba spontan. Saya kata, manalah tahu kan kod-kod idea tu boleh dipakai, diterima pakai. Salahnya kan. It's a good idea. It's not bad anyway. Namun begitu, dikatakan bahawa berkemungkinan pertembungan kali ini bukan 2 penjuru, tuan-tuan. Pertandingan kali ini 3 penjuru atau 2 penjuru di mana Farhash dikatakan menarik diri. Siapa yang orang yang ketiga yang nak bertanding tu? Tak lain tak bukan Datuk Seri Saifuddin Nasution, bekas Menteri KPDN HEP dahulu. Dan juga salah seorang dahulu juga di bawah pasukan Rafizi Ramli lah pada masa itu. Saingan merebut jawatan nombor 2 PKR bakal menyaksikan pertembungan antara Susah Agungnya Saifuddin Nasution. Saya betulkan sikit lagi. Saifuddin Nasution dengan naib Presiden Rafizi Ramli, kata sumber. Farhash tidak akan merebut jawatan itu sekiranya Saifuddin bertanding.
beliau akan membantu Kevin Saifuddin, kata sumber itu, merujuk kepada Farhash Wafah Salvador yang juga bekas pembantu Presiden PKR. Sebelum ini Farhash menjadi antara individu yang lantang mengkritik Rafizi berhubung keputusan kembali aktif dalam politik dan mahu merebut jawatan timbalan Presiden. Pada 2018 Rafizi mencabar timbalan Presiden pada ketika itu Azmin Ali, namun tewas tipis. Now, berita ini tersebar semalam sebenarnya bahawa ada, dikatakan ini disebut berdasarkan sumber yang berita tu dapat, sumber tu pun saya pun dapat jugalah dikatakan bahawa how do I word this, terdapat bukanlah rundingan tetapi terdapat satu kata sepakat ataupun sekurang-kurangnya understanding di antara Saifuddin dan juga Farhash. Dia orang dua ni bukanlah kata Saifuddin support Farhash tak, bukan maksudnya begitu. Tetapi Farhash menyadari kalau dia go against dua tokoh ini, iaitu Saifuddin dan juga Rafizi Ramli, peluang dia menang tu agak tipis dan sangat tipis. Peluang dia menang itu agak tipis dan sangat tipis. Dia tahu dia tak boleh nak go against dua figura besar ini. Dan Saifuddin pada tahun 2014, pemilihan parti 2014, pernah bertanding dan kalah kepada Tan Sri Khalid pada waktu itu. I think it was saya bawa masa tu, saya bawa Tan Sri Khalid lah 2014. Minta maaf itu 2014 punya cerita. Lepas itu apa yang berlaku adalah sekarang ini Saifuddin suka atau tidak, dia nak kembali aktif dan nak bertanding jawatan timbalan Presiden. Dan adalah kawan-kawan saya yang support dia dan sebagainya. Tak apalah, negara demokrasi, teruskan. Dan saya tak ada anything against both of them. Maksudnya Saifuddin Nasution, saya tak ada anything against him. Farhash pun saya tak ada nothing against him. Cuma bila dia keluar satu kenyataan sedemikian, kita kena jawab lah kan. Itu saja. Jadi dalam isu ini, saya hanya akan berkempen menentang Saifuddin kalau sekiranya beliau benar-benar menyuarakan pendapat. Maksudnya, benar-benar keluar untuk bertanding. Bukan jawab pertama, tapi keluar untuk bertanding dan menyatakan, menghantar surat ataupun borang pencalonan pada bulan April nanti dan sah bertanding. Pada masa itu baru kita akan berkempen against Saifuddin lah. Now, dia macam ni tuan-tuan. Ada yang kata pada saya, Iswardi, dah lah kita berkempen untuk memecah belahkan parti. Kita kena bersatu tuan-tuan. Okay, nak bersatu lepas pemilihan. Masa pemilihan ni kita pecah. Tak apa, itulah demokrasi. Asas kepada demokrasi ini berbeza pendapat. Kalau tak nak berbeza pendapat, tak boleh nak berbeza pendapat. Bak kata kawan saya semalam, kita buat apa kata kalau kita buat parti komunis Islam. Yang tu tak boleh beza pendapat. Dalam parti komunis tu tak boleh beza pendapat. Dia ada pendapat seorang dan dia je lah punya keputusan. Yang tu tak apa. Tapi dalam parti demokrasi memang kena gaduh. Dan setiap kali pemilihan, bukan kata PKR, DAP, PKR, Amanah, UMNO, pergaduhan itu akan sentiasa berlaku. Cuma nampak tak nampak lah, kerusi terbang ke, meja terbang ke, atau mulut terbang, ayat terbang, itu je lah beza dia. Selain daripada itu, okey, sama saja. Perpecahan itu akan berlaku pada waktu itu. Kalau nak menyeru kepada perpaduan, habis pemilihan parti masa pilihan raya nanti, yang tu kita seru kepada perpaduan. Tapi buat masa ini, kita kena ambil sikap bahawa ini pemilihan parti dan kita kena berpecah dahulu mengikut kem-kem yang sesuai kepada sokongan kita. Itu saja. Buat masa inilah. Kan? Cuma pesanan saya, janganlah kita attack peribadi. Ujungnya nanti kita kena temu member tu juga. Tak payah attack peribadi lah. Tak payah attack peribadi dia. Tak payah cakap macam ni macam tu. Kita bercakap dengan hujah. Kenapa aku rasa Rafizi ni lagi terbaik daripada CA for example. Kenapa aku rasa Rafizi lebih baik daripada CB for example. Kita kemukakan hujah demikian lah. So daripada situ baru kita nampak, okey, kenapa. Dan kalau dia tak setuju dengan kita pun, lawan salah lah, tak apalah. Kan? Lepas tu kalau saya buang anda daripada grup WhatsApp Rafizi Ramli, tim Rafizi Ramli 1 kerana anda tak menyokong Rafizi dan kata something different, tu janganlah marah. Kan? Memang grup tu saya bukan buat untuk anda nak berhujah dengan kita orang. Kalau nak berhujah dengan kita orang, itu bukan tempat dia. Itu bukan tempat dia. Undi, tempat mengundi nanti tempat dia. Kalau nak berhujah lah. Kan? So kalau tempat itu adalah untuk kita nak kumpul orang dan maklumat, untuk kita nak menyatakan sokongan kepada Rafizi Ramli. Dan saya plan jugalah kalau boleh saya nak buat satu rapat umum di Dewan. Saya nak berjumpa dengan rakan-rakan yang menyokong Rafizi Ramli ini turun. Tapi saya tak ada kemudahan lagi. Jadi